Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita murid-murid untuk kelas PDPR. Okey, pada hari ini untuk subjek pendidikan sahsiah, kita akan belajar mengenai tajuk mengenal pasti perasaan dan emosi positif serta negatif dalam pelbagai situasi. Okey, kita tengok apa sebenarnya ya. Okey, ini standard kandungan dan standard pembelajarannya lah ya. Okey, cikgu skip pergi kepada set induksi. Okey, kalau kamu lihat gambar ni, ini adalah atlet Paralimpik negara kita, iaitu Encik Rizwan Puzi, yang dia telah mewakili Malaysia dalam sukan Paralimpik, iaitu acara larian lah. Okay, kita tengok tu muka dia sedang ketawa gembira. Kerana apa dia seronok tu? Dia happy kan? Dia gembira, dia ketawa kerana apa? Sebab dia menang dalam pertandingan yang disertai. Jadi bila kita menang, kita berjaya dalam sesuatu pertandingan, kita mestilah gembira kan? Gembira, kita suka sebab kita berjaya dalam pertandingan tersebut. Itu merupakan emosi. Itu merupakan salah satu emosi lah. Okey, cikgu akan terangkan seterusnya. Apakah itu emosi? Okey, emosi ni adalah satu ekspresi perasaan naluri yang kuat seperti sayang, gembira, malu, sedih, takut dan sebagainya. Okey, bermaksud kat sini setiap kita ini adalah hamba Allah yang diciptakan oleh Allah, mempunyai perasaan, mempunyai emosi, yang mana ianya mengikut kepada situasi kan. Okey, kita tengok ada dua. Emosi ni terbagi kepada dua, iaitu emosi positif dan juga emosi negatif. Okey, apa itu emosi positif cikgu? Kalau kat sekolah dah tanya ni, apa tu emosi negatif cikgu? Cikgu akan terangkan, sabar. Okey, kita tengok ni. Ini carta yang cikgu buat. Okey, kita tengok yang sebelah kiri kita tu emosi positif. Okey, ada 6 contoh cikgu bagilah. Emosi positif contohnya gembira. Bermaksud satu perasaan yang positif, yang baik lah. Positif ni baik ya kan? Kita gembira. Gembira tu hati kita senang je kan? Kita gembira. Bila kita gembira? Bila kita menang dalam pertandingan, bila kita gembira, kita pergi mak ayah kita bawa kita pergi jalan-jalan, kita seronok kan, kita gembira. Sayang, perasaan sayang ni, kita sayang kepada siapa? Kalau kita sayang kepada ibu bapa kita, itu perasaan kita kepada ibu bapa kita, emosi kita terhadap orang yang kita sayang, pada ibu bapa, pada adik-beradik dan sebagainya lah. Nombor 3, bersemangat. Bersemangat ni adalah satu emosi yang bagus lah. Bila kita bersemangat, bila kita nak belajar, kita kena bersemangat. Bila kita nak buat sesuatu, contoh kita masuk pertandingan kan, kita kena bersemangat. Sebab kita bersemangat, kita nak menang dalam pertandingan tu kan. Okey, seterusnya adalah berani. Okey, berani ini ada satu emosi yang positif. Berani bila? Contoh, kita kaitkan lagi pertandingan tu kan. Kita masuk pertandingan apa-apa kan. Biasa orang kata takutlah cikgu. Cikgu biasa bawa budak masuk pertandingan MTQ. Dia punya takut sampai berpeluh-peluh. Sebenarnya bila kita dah ada perasaan yang positif, kita bersemangat untuk pertandingan tu, kita kena berani. Bila kita berani, kita akan selesa semasa kita berada dalam pertandingan tu. Okey, maaf. Seterusnya adalah tenang. Okey, tenang maksudnya bila tenang tu, bila kita ditimpa apa-apa pun dugaan, kita kena tenang. Okey. Seterusnya emosi negatif. Okey, negatif ni adalah benda yang tak baik lah. Tapi sebenarnya dalam kehidupan kita memang kita tidak boleh lari daripada emosi positif ataupun emosi negatif, kerana fitrah kita sebagai manusia. Okey. Emosi negatif. Yang pertama, kecewa. Pertandingan tadi tu kan, kita dah masuk, kita dah usaha, tiba-tiba kita kalah. Kita mesti rasa kecewa, betul? Biasalah kalau cikgu pun, cikgu rasa cikgu dah buat yang terbaik, tapi ditakdirkan bukan rezeki cikgu, cikgu rasa kecewa lah bila kalah. Tapi itu satu benda yang orang kata memanglah perasaan yang tak elok, tapi itu
kita jangan buat kecewa dia sampai bila-bila macam dah lepas nak masuk lagi dah kita buat benda tu jadi negatif. Tak boleh. Kecewa sekejap tak apa. And then kita boleh bangkit semula dengan emosi yang lebih positif. Okey, kedua, marah. Okey, marah ni selalulah kat sekolah tu kawan pinjam pensel, kadang-kadang kawan pun tak minta kebenaran, main ambil je orang punya. Marahlah kita kan. Marah. Marah ni kita sebenarnya kita boleh tahan perasaan marah tu kan. Kita memang marah ni, budak ni ambil pensel saya dia cikgu, dia tak minta kebenaran saya. Faham kalau cikgu pun cikgu marah, ambil barang cikgu tak minta kebenaran. Tapi kita boleh kawal emosi tu. Kalau kita ikut sangat perasaan marah tu yang jadi negatif. Daripada marah tadi boleh pergi kepada bergaduh, bertumbuk kan, ejek mengejek. Itulah menjadi lebih teruk. Seterusnya sedih. Sedih bila? Contoh kesedihan ni contoh kita kehilangan orang yang kita sayang kan. Setiap manusia ni kan kita tahu akan meninggal dunia. Contoh ni contoh kita kehilangan orang yang kita sayang kan. Macam contohnya cikgu telah pun kehilangan arwah ayah cikgu. Masa tu memang kita rasa sedih. Waktu sampai sekarang pun kita sedih. Itu fitrah lah. Memang kita kena sedih. Takkan kita nak gembira pula kan perasaan tu. Tapi sedih tu kita kena, macam cikgu cakap, kena kawal juga benda yang negatif ni. Sebab apa? Bila kita sentiasa bersedih je, ayah kita meninggal, kita sedih setiap masa. Apa pun nanti takkan jadi. Jadi kita semangat tu kita kena pulihkan balik. Sedih boleh, tapi kita kena ada hadnya kan. Okey, seterusnya ragu-ragu. Ragu-ragu ni kalau orang putih kata confused. Tak pasti je. Semua benda dia buat dia tak pasti. Selalu cikgu tanya, contohlah cikgu sebut Faizal buat apa tu? Entahlah cikgu. Dia sendiri cakap, dia sendiri tak faham. Dia sendiri maksudnya dia sendiri ragu-ragu dengan apa yang dia buat. Ragu-ragu tu satu perasaan yang tak bagus lah kan. Kita kena yakin lah apa yang kita buat. Jawab, saya tengah ni cikgu. Saya tengah buat kerja sekolah cikgu. Macam tu. Jangan ragu-ragu. Manjang cikgu tanya entah. Kan. Seterusnya emosi yang negatif. Malu. Okay, malu ni ada dua. Malu positifnya, malu negatifnya. Negatifnya malu ni bila pertandingan lagi cikgu contohkan ya. Yang cikgu cakap tadi, dah masuk pertandingan, dia terpilih sebab dia layak kan. Malu cikgu. Cikgu malulah cikgu. Saya malu nak pergi mengaji kat depan tu cikgu. Padahal dah training dengan cikgu berapa lama. Tiba-tiba waktu kejadian malu cikgu. Itulah tu. Malu tak kena pada tempatnya. Maksudnya kita kena pecahkan tembok malu tu untuk kita berjaya. Kalau kita nak malu pada tak kena gaya pun tak boleh. Seterusnya gelisah. Ni pun kadang-kadang pun ada dalam kelas. Di kelas memang macam-macam gelisah. Dia tentu hara tau. Dia duduk macam kenapa ni kan gelisah sangat ni. Tak tahu. Dia macam mungkin dia terlalu banyak berfikir. Dia jadi gelisah. Padahal kita tak ada apa pun. Tapi dia gelisah dengan benda yang cikgu pun tak boleh nak faham kadang-kadang kan. Gelisah ni. Sebab bila kita gelisah, kita tak tenang kan. Dalam kelas tu pun ke kiri, ke kanan. Kejap kan angkat pensel jatuh. Dia ada tak kena sampai dia tak boleh nak fokus. Nak fokus apa yang cikgu mengajar. Itu yang menjadikan perkara itu, emosi tu kepada negatif. Okey, seterusnya. Okey, ni reaksi muka pelbagai emosi Kalau kita tengok ini adalah contoh-contoh emoji. Kalau orang yang murid yang ada WhatsApp ni dia biasalah tengok muka-muka ni kan, emoji ni ada terkejut kan, ada apa tu sedih, ada macam rasa sayang, ada macam muram kan. Okay. Ini adalah reaksi lah. Cikgu saya tunjuk gambar. Okey, nombor 1. Ini muka kalau orang gembira. Cikgu guna emoji ni sebab cikgu rasa benda ni dekat dengan kamu kan. Gembira, tersenyum kan, tersengih je kalau orang kata. Seronok sangat gembira tu. Dia punya reaksi wajah, dia tersenyum. Automatically dia akan tersenyum. Secara automatik dia akan tersenyum. Tak pernah cikgu tengok orang gembira dia menangis. Tak pernah. Okey, kedua, ragu-ragu. Ni lah tu ragu-ragu apa manjang apa ragu-ragu kan. Muka macam tu lah. Macam memikir je. Apa semua confused, ragu-ragu je dia. Seterusnya marah. Marah ni muka tu tak boleh tipu kalau marah kan. Anak-anak kamu kan suka kadang-kadang bukanlah semua anak murid cikgu baik, tapi kadang-kadang tu kan ada salah sikit dengan kawan tu kan marah kawan tu kan. Macam tu lah. Biasalah manusia. Cikgu pun
ada ada kalanya marah kan, kita manusia. Tapi kita sendiri kena kawal. Seterusnya 4, sedih. Sedih ni kalau kat kelas tu jaranglah cikgu tengok murid-murid menangis. Murid-murid cikgu semua bagus, tak ada yang menangis pergi sekolah. Walaupun kita PDPR lama kan, dia datang sekolah dia semangat. Ni sedih ni, kita akan secara automatik mengeluarkan air mata kita kan. Kita sedih. Seterusnya 5, kecewa kan. Muka kecewa ni dia macam nak sedih tapi dia tak menangis lagi. Macam muram lah muka tu kan. Dia sedih, dia kecewa, dia kecewa tapi dia tak nangis, tak keluar air mata. Tapi muka dia tu muka yang muram. Okey. Penutup. Hari ni tak banyak, sikit je. Okey, setiap manusia ni diciptakan mempunyai perasaan dan emosi. Semua orang ada perasaan, semua orang ada emosi. Semua yang Allah ciptakan, manusia yang Allah jadikan, yang Allah ciptakan semua ada perasaan dan emosi. Oleh itu kita mestilah mengenali emosi yang tepat mengikut situasi. Okey, sebab itulah kita kena belajar emosi ni, kita kena tahu kan. Ikut tempat lah, ikut situasi. Contoh kat situasi yang kita pergi tu kematian. Tak bolehlah kamu pergi kematian gelak kiki kan. Pergi buat pula konten TikTok kat tepi kubur, tak sesuai. Kamu kena ikut situasi tu apa. Kalau pergi menziarah kan, waktu yang sebelum kita ada COVID ni, kita boleh ziarah orang meninggal. Kita kena ikut situasi tu, orang kat dalam sedih kan. Kita walaupun kita tak menangis tapi kita hormati situasi itu. Okey, seterusnya kita pergi beraya kan, beraya jumpa dengan saudara kita kan. Kita mestilah gembira kan. Jangan pula pergi beraya tu sedih je. Kenapa sedih je, tak suka jumpa saudara kan. Contohlah ni, cikgu bagi contoh Okey. Cukuplah untuk start hari ni. Sebelum tu, ni latihan. Latihan ni cikgu dah sertakan dalam modul kamu. Untuk sutera emas dengan sutera gangsa, semua dah dapat, cikgu dah bagi. Jadi tolong jawab soalan ini ringkas. Soalan yang sangat ringkas. Okey, jawapan dia ada dalam slide yang cikgu dah terangkan tadi. Kamu boleh rujuk balik kalau kamu nakkan kepastian kan. Okey, tolong jawab soalan ini. Tulis tarikh pada hari ini kan, 18 hari bulan 5 2021, hari Selasa. Tolong tulis kat situ. Nanti naik daripada kita bersemuka, insya-Allah kita akan tampal semua latihan ni dalam kita punya buku tulis. Okey, cukup untuk setakat hari ini. Untuk sebarang persoalan, murid-murid boleh hubungi cikgu, WhatsApp cikgu. Tahu nanti cikgu akan post kat grup, nanti nombor cikgu, kamu boleh PM cikgu kalau ada apa-apa. Okey, cukup untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.